Selamat kemalaman guys. Selamat kemalaman. Kemalamanlah kita bersama-sama. Sudah malam. Kerja pun banyak berjalan dengan lancar. Cuma itulah, kerja saya ni banyak buat research saja depan laptop. Tapi puas hati sebab sentiasa ada benda saya yang siap. Betul. Walaupun slow-slow, walaupun laju-laju, tak kira, tak apa, asalkan ada progress. Cuma itulah, saya kena belajar buat collaboration sikit untuk buat writing paper ni supaya semua dapat juga dengan laju lah. Sekarang saya boleh buat satu paper dalam 2 minggu. Kalau tak orang tak kacau, saya boleh siapkan satu research paper tu dalam 2 minggu. Kalau tak ada benda lain ni saya buat. Cuma itulah, ada aja benda lain yang menerpa di dalam schedule saya ni. So saya belum sembahyang tarawih lagi ni sebab pergi nak beli ketam. Isteri suruh beli ketam, so kita belilah ketam. Priority dia. Nanti tak ada benda nak makan waktu sahur. So cuti Johor, cuti waktu hari Khamis, cuti petang Khamis 3.30 dah habis kerja dah dekat Johor. Yang tengok kat Johor, tak perlu nak sampai pukul 5 petang acah-acah. Banyak kerja, banyak masa bekerja lah konon, banyak productivity, tak perlu. Kat Johor 3.30 hari Khamis dah habis kerja dah. Okey, kita bercakap pasal sejarah negara Sarawak sajalah. Untuk untuk perjalanan kita pada malam ini. Kalau kita bercakap tentang sejarah negara Sarawak ni, sebenarnya masih ramai tak tahu pasal sejarah Sarawak ni, termasuk orang Sarawak sendiri. Sebab sejarah Sarawak tak diajar pun dalam silibus sejarah tu. Tak tahu, saya dah lama dah tak baca buku sejarah, buku teks sejarah. Tak tahu ada update ke tak. Sebab biasalah kan, bila kita dah tahu benda yang dia cakap tu dulu macam tak betul sangat ya, kita dah tak baca dah. Kita bercakap tentang sejarah negara Sarawak. So sejarah negara Sarawak ni, pada awal-awal dia dulu dia macam banyak-banyak lah negara-negara kecil, apa semua tu, tempat-tempat kecil dia lebih kepada pemerintahan lokal-lokal lah. Dekat orang Iban ada negara dia sendiri, orang Lanau pun ada negara dia sendiri. Sarawak pun, Kuching tu ada negara dia sendiri. Apa semua mesti biasa lah tu sejarah dia. Semua tempat kat dunia ni pun dia sejarah dia lain-lain, border dia pun lain-lain. Tapi dekat Sarawak ni, dia macam, cuba kita bandingkan dengan orang putih lah kan. Kalau orang putih ni, British ni, konsep pemerintahan orang British ni, dia ada territories. Kan, kita tengok sejarah orang putih dulu kan, dia berperang, territories dia makin bertambah. Apa semua tu, sejarah dia cakap dia makin berkuasa lah. Siapa paling banyak tanah, dia yang paling berkuasa. Territories, land. Dia ada land dia tu, dia ambil territories. So dia jadi raja, dia jadi queen kah dekat, contohnya British kah, French kah, negara-negara Eropah tu, Spain apa semua. Kalau dia ada territories dia tu, land tu yang dia acquisition tu daripada conquest kah, daripada penjajahan kah apa semua tu, dia makin berkuasa. Jadi nilai kekuasaan dia tu dia tengok melalui territories dia tu, ada border dia tu. Tapi dekat Nusantara ni kan, dekat Southeast Asia lah sekarang dia panggil Southeast Asia. Dulu the Far East orang panggil. Kita ni the Far East orang panggil. Iaitu dekat ni Borneo apa semua ni, Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu tu orang panggil Semenanjung Emas. Borneo apa semua tu the Far East, Sulawesi Far East. So tu istilah-istilah sejarah lah, bukan istilah official, istilah sejarah. Kita belajar buku-buku sejarah tu, akademik apa semua, dia ada istilah akademik.
So jangan kelirukan dengan istilah official. Ramai orang kita ni dia tak tahu nak bezakan istilah akademik dengan istilah official. Lepas tu ada lagi orang tanya, oh, perkataan Sabah sudah diguna sebelum tahun 1963 lagi perkataan Sabah dah diguna. Tu orang guna secara akademik saja. Orang guna macam kita cakap-cakap macam tu saja. Macam tu. Kalau benda yang official, yang ada constitutional power, tu memang ada tulis lah dalam dokumen-dokumen yang legal force of law tu ada. Tu beza dia. Kalau istilah akademik ni kita cakap saja semang kencang. Sesama ahli akademik tu memang dia ada istilah-istilah dia guna supaya orang senang faham. Senang faham dari kalangan akademik tu. Contohnya Southeast Asia ni, orang kalau dari segi, kalau saya climate scientist kan, kami panggil dia sebagai maritime continent. Maritime continent. Tak pernah dengar kan, tapi itu istilah yang akademik guna. Itu kena faham. Istilah akademik dengan istilah official tu kita kena tahulah dia perbezaannya. Lepas tu belum masuk lagi sejarah Sarawak. So perbezaan dia tadi kan, British dia ada teritori apa semua. Tapi dekat Borneo ni, dulu contohnya kita ada Brunei kan, Empayar Brunei. Empayar Brunei ni dia pun ada teritori dia juga. Lepas tu dia ada tanah kuripan. Dalam bahasa Inggeris ni macam mana nak cakap, dia bukan tanah yang dia direct ambil tu, semacam Thailand dengan dia memerintah Kedah, memerintah Kelantan apa semua tu dia panggil tanah kuripan. Konsep ni orang putih pun tak faham. Bila dia sampai Southeast Asia ni, dia tak faham konsep-konsep ni semua. Konsep contohnya Raja-Raja Melayu dekat Semenanjung tu kan, dengan dekat Indonesia tu kan, Kesultanan Melayu tu, dia ada kedaulatan. Sultan Brunei pun dia ada kedaulatan, sovereignty. Orang putih tak faham apa benda sovereignty ni, kedaulatan ni. Mereka tak faham. Dia datang bila sampai Southeast Asia, sebab tu dia ada konflik dari segi pemerintahan tu. Dia jajah apa semua tu, dia tak faham apa yang orang Melayu marah, apa yang orang dusun ke apa semua tu marah. Bila mereka ambil tanah apa semua, tu kedaulat, ada daulat ni apa semua, mereka tak faham apa benda daulat tu mula-mula dulu. Bila mereka, terutama semasa British ni, dia ada proses penjajahan dia ada satu fasa yang pertama, satu fasa yang kedua. Yang kedua tu bila dia faham, baru dia tak banyak huru-hara. Yang first phase tu yang banyak huru-hara, sebab dia tak faham benda-benda lokal, benda-benda macam tu. Dia ingat dia saja yang betul kan, semua orang ikut dia. Lepas tu contohnya dekat Borneo ni kan, kita di bawah, contohnya pada satu fasa tu kita di bawah pemerintahan Brunei. Jadi ada tempat-tempat tu dia status dia tanah kuripan saja. Tanah kuripan. Konsep ni British tak faham. Sebab tu dia pening macam mana nak handle dengan Thailand apa semua berkaitan dengan Perlis lah, Kelantan lah, Kedah apa semua dulu tu. Last dia buat perjanjian apa semua, dia kasih settle lah. Tapi bila dah faham apa semua kedaulatan apa semua tu, baru dia senang nak buat agreement lepas tu. Itu juga Brunei dalam bila Brunei tu dia memerintah Sarawak dulu kan. Sarawak tu dia tak tadbir secara direct macam konsep pemerintahan British tu. Itu yang ramai orang faham benda macam tu ya. Tapi konsep tanah kuripan tu, yang benda ni biasa je orang zaman dulu, orang dekat Sabah, Sarawak, dekat Semenanjung Tanah Melayu, dekat tanah besar Asia, dekat Thailand, Cambodia tu, benda yang basic. Semua orang tahu tanah kuripan tu macam mana, apa kena bayar ufti kepada pemerintah apa semua tu. Tapi dia tak ditadbir secara langsung, macam tu. Benda tu biasa je. Tapi bila sejarah kita ni, biasalah bila kita kena jajah ni, macam-macam lah brainwashing dia, sampai kita tak tahu sejarah kita sendiri tu macam mana. Jadi konsep-konsep ni bila kita faham, rupa-rupanya sejarah dia dulu macam ni. Macam ni tahap penguasaan Brunei tu dekat Sarawak tu, kita faham. Ni tiba-tiba kita baca buku sejarah kan, ada sejarah-sejarah yang orang tak tahu, penulis dia macam hang sikit lah otak. Tak cukup baca rasanya.
Dia cakap kita ni berada di bawah kekuasaan Brunei apa semua. Tak ada, Brunei conquer sangat kawasan-kawasan Sarawak tu, terutama dekat kawasan interior tu. Tak berani orang Brunei masuk nak potong kepala. Bukan orang interior kat Sarawak tu dulu, bukan dia peduli pun kamu siapa. Masalah sikit dia potong kepala kamu, beri, dapatlah dia kahwin lepas tu. Tu adat dululah. Okey, tu yang konsep pemerintahan Brunei tu. Bila dia memerintah Sarawak tu, dia Sarawak tak wujud lagi masa tu, yang ada kucing. Sarawak yang kita kenal tu dulu bukan besar pun, dia kawasan kucing tu saja, kecil situ je, tu dipanggil Sarawak. Okay, dia berada di bawah pemerintahan Brunei. Dia tanah Kuripan, tanah Kuripan macam tu. Tapi kita masih ada dekat Sarawak tu, yang kawasan kucing tu saja kecil. Dia ada pemerintah dia lah. Ada Datuk Patinggi, ada Datuk Temenggong, apa semua tu, Datuk Imam, apa semua. Ada sistem pemerintahan dia sendiri. Lepas tu Brunei dia tak kacau lah. Orang Brunei tu pun orang Islam apa semua, dia tahu macam mana cara pemerintahan dia. Influence daripada Turki tu tinggi, jadi dia tiru sajalah cara pemerintahan Turki tu macam mana, supaya cara pemerintahan ni, tempat-tempat tanah jajahan dia tu konon-konon tanah jajahan. Dalam perspektif orang yang memerintah tu, dia anggap tu tanah jajahan. Tapi sebenarnya dia cuma tanah Kuripan saja. Orang beri ufti, orang respect lah. Kamu ada berdaulat macam tu. Kamu ada daulat, maksudnya kamu ada pemerintahan yang tersusun apa semua. Orang pun tak berani nak cari pasal. Tapi kalau dia cari pasal pun, dia buang duit saja. Brunei nak belanja duit banyak-banyak pergi Sarawak tu, jauh sangat tu. Dia buang duit saja. Sama macam Thailand, dia nak handle apa tu, orang bangkit apa semua dekat Kedah, nak berperang. Orang Pulau Pinang nak berperang dengan Langkawi lah apa semua, nak berperang dengan Thailand tu. Mahu, boleh. Thailand tu kalahkan mereka. Tapi itulah, buang duit saja kan, untung pun tak ada. Kalau dia ambil balik Kedah pun tak ada untung. Dia ambil Kedah tu jauh sangat nak memerintah dia. Macam tu, tak ada cost benefit tu, tak ada. Jadi dia memerintah secara tanah Kuripan saja. Macam tu. Tu yang kita kena faham. Secara pemerintahan dulu-dulu tu, macam mana Sarawak diperintah di bawah Brunei tu. Tapi itulah, bila Brunei pun berada pada tahun-tahun kemelesetan pemerintahan dia pada masa tu. Jadi pemimpin-pemimpin dia, pembesar-pembesar dia pun banyaklah yang mengambil kesempatan lah. Banyak mengambil kesempatan. Sultan dia apa semua tu, okey. Yang pembesar-pembesar dia tu banyak yang mengambil kesempatan. Sampai Cop Mohong Sultan pun mereka ambil sukati. Mereka cop sukati. Nak ambil tanah, nak jual tanah, mereka ambil sukati. Macam tu. Tapi bukan kita nak tuduh macam-macam, tapi kita nak belajar daripada sejarah ni. Apa kesilapan dia, daripada kesilapan tu kita sama-sama maju ke depan. Jangan buat benda macam tu lagi. Okay, daripada sejarah tu, sebab itulah ada Pangeran Mahkota yang datang dekat Sarawak tu, dilantik jadi gubernur lah dekat Sarawak. Tu jadi gubernur dekat Sarawak tu, memerintah Sarawak. Tapi cara dia memerintah tu tak bagus sangat lah. Kalau kita baca buku-buku sejarah, apa yang orang contohnya orang Bidayuh apa semua, orang Iban masa tu, mereka cakap, mereka bila orang pemerintah di bawah pemerintahan Brunei pada masa tu, yang banyak sangat corruption masa tu, dia cakap mereka ni hidup dah macam binatang dah. Binatang bagus lagi hidup daripada mereka. Mereka cakap, mereka terpaksa, kalau orang Brunei datang, mereka semua lagi daripada rumah tu, paksa hidup dekat masuk dalam hutan. Lepas tu mereka tak dibenarkan pakai baju pun. Tak dibenarkan pakai baju. Macam mana kalau hidup kamu tu kena jajahkan apa semua kan. Tak dibenar pun pakai baju. Orang Bidayuh, terutama di Bidayuh tu, sampai Cobalt Commission mereka ingat benda ni semua. Kamu tengok Cobalt Commission tu, mereka ingat macam mana pemerintahan Brunei yang teruk sangat dengan mereka dulu. Sampai mereka masuk hutan apa semua, nak lagi, sampai tak dibenarkan pakai baju pun. Itu orang sukati saja masuk rumah mereka, ambil sukati. Macam tu. Tu sejarah dia dulu. Teruk sangat kan, teruk sangat. Sampai sebab tu pemimpin-pemimpin Sarawak pada masa tu, orang Sarawak, mereka bangkit menentang Pangeran Mahkota ni. Teruk sangat.
permintaan dia. Kita tak tengok negara, kita tak tengok agama, kita tengok sejarah tu. Kita tengok orang dia, pelakuan dia. Teruk sangat sampai macam tu. Kalau tak percaya boleh baca buku-buku account tu daripada orang yang jurnal orang, bukan jurnal yang ditulis apa semua, orang yang hidup masa tu dia ada tulis jurnal apa semua dia simpan. Permintaan dia teruk sangat. Lepas tu orang Sarawak tu pun bangkit lah. Orang Sarawak di bawah Datuk Patinggi Ali kah, dia bangkit menentang permintaan yang teruk daripada Brunei tu. Apabila orang Sarawak ni bangkit nak berperang dengan mahkota tu, tak ada pun mereka berperang sangat pun sebenarnya. Tak ada berperang sangat pun, macam perang olok-olok saja. Perang olok-olok apa semua macam tu lah. Dia huha saja dekat hutan. Kalau kita tengok James Brooke pun pening tengok bila dia datang kemudian tu dia tengok mereka ni berperang ke apa. Cuma tu lah, mereka pun ada orang Sarawak dengan Brunei tu apa semua, dia ada tali persaudaraan apa semua tu. Cuma mereka tak boleh menerima lah permintaan Brunei pada masa tu yang teruk sangat. Mereka bangkit menentang, mereka mau halau pengen mahkota tu. Kemudian pengen mahkota pun dah tak dapat nak handle lagi apa semua. Yang dia peduli cuma nak kutip cukai saja apa semua. Dah ada masalah ni, dia tak boleh apa semua, panggil ni Pangeran Muda Hashim untuk menenteramkan keadaan. Pangeran Muda Hashim ni last dia nanti dalam cerita dia, dalam permintaan Sarawak ni, dia jadi kawan baik James Brooke. Pangeran Muda Hashim, orang dia memang bagus. Orang dia percaya dengan permintaan orang Brunei apa semua ni. Dia nak betulkan permintaan tu apa semua. Tapi dia kena bunuh lah akhir dia tu, sebab orang biasalah berebut kuasa apa semua. Lepas tu kawan dia kena bunuh. Sebab tu James Brooke dia pergi Brunei tu, dia bawa kapal perang tu masuk istana Brunei tu sebab kawan dia kena bunuh. Cuba kamu ada kawan, apa perasaan kamu? Kawan kamu kena bunuh. James Brooke dia nanti sampai situ dia seronok sebenarnya baca buku sejarah Sarawak ni. Sebab saya baca bukan dari yang orang tulis saja, saya baca daripada jurnal tu saja juga. Daripada jurnal James Brooke tu sendiri. Lepas tu jurnal daripada orang kanan James Brooke tu sendiri yang mereka hidup pada masa tu. Saya baca. Seronok baca benda yang dia tulis. Kita menjiwai apa yang dia cakap tu. Tapi cerita saya pun baru sampai Datuk Patinggi Ali bangkit apa semua. Tapi background dia tu pun dah macam-macam. Dia Datuk Patinggi Ali ni nak selamatkan orang dia daripada kekejaman Brunei ni kan, daripada Pangeran Mahkota permintaan yang kejam tu kan. Bukan semua orang Brunei jahat. Macam Pangeran Muda Hashim tu semua baik. Kita tengok orang dia orang Sarawak ni tersepit sebenarnya pada masa pembentukan Sarawak tu. Dia tersepit. Dia dekat sebelah barat dia tu. Barat ke bawah tu. Di bawah Belanda. Tapi mereka tak boleh nak minta bantuan daripada Belanda. Kenapa? Tengok saja macam mana layanan Belanda tu kepada orang-orang Indonesia, orang Kalimantan pada masa tu. Habis semua kena jarah dia, kena jajah apa semua. Jadi orang Sarawak dia tak dapat nak minta bantuan daripada Netherlands tu. Jadi cara dia apabila James Brooke datang tu, tu peluang dia. Mereka tak mahu minta bantuan daripada Sambas apa semua. Sebab Sambas masa tu pun kacau-kacau kena Netherlands ni. Jadi mereka tak percaya dengan orang Netherlands. Kemudian James Brooke datang. Bila James Brooke datang tu memang dah huru-hara lah Sarawak. Orang Sarawak pun dah bangkit menentang Pangeran Mahkota tu. Pangeran Muda Hashim datang pun dia tak dapat nak handle sangat keadaan Sarawak pada masa tu. Lepas tu James Brooke datang. Dia baru saja balik daripada Sulawesi apa semua tu. Dia baru sampai Singapura sebenarnya. Dia sampai Singapura tu
dia nak utus surat saja kepada Pangeran Muda Hashim, utus surat sebab ada satu kapal British tu dia karam dekat area perairan Sarawak tu. Lepas tu dia diselamatkan oleh dia orang Brunei ni. Dia Pangeran Muda Hashim semua dia selamatkan kapal British yang karam tu. Jadi dekat dari Singapura tu, Singapura masa tu di bawah British kan. Jadi dia nak hantar surat untuk ucap terima kasih apa semua sebab selamatkan tu. Jadi biasalah orang dulu mana ada pos laju apa semua, cara hantar surat, siapa ada kapal yang pergi tempat-tempat tertentu tu, mereka suruh orang tu lah hantar surat tu. James Cook dia nak bukan nak pergi Sarawak pun sebenarnya. Dia nak pergi Sulawesi apa semua tu. Kalau tengok jurnal pelayaran dia tu memang awal-awal plan dia nak pergi kawasan Sulawesi tu sebenarnya. Lepas tu memang laluan dia nak memang ada pergi Sarawak juga. Memang situ boleh juga lah dia ambil surat tu nak tolong hantar saja. Okay, bila pergi Sarawak tu semua dia jumpa lah dekat situ semua. Bila sampai Sarawak tu ada lagi cerita dia. Saya tak ingat yang dia yang dia berlabuh situ tu. Okey. Lepas tu datang jumpa Pangeran Muda Hashim apa semua. Pangeran Muda Hashim pun minta bantuan James Cook. Dia pun biasalah orang politik kan. Cara murah dia, kalau ada orang boleh bantu kamu, bantulah untuk kalahkan apa nama tu? Kalahkan kebangkitan orang Sarawak tu. Pangeran Muda Hashim ni nak suppress balik kebangkitan orang Sarawak tu dengan bantuan James Cook. Tapi first time James Cook datang tu James Cook tak mau pun tolong. Tak ada, dia bukan datang untuk bawa apa semua. Memang dia orang kapal, naik kapal dulu orang British semua ada kena kapal pertahanan dia. Tak ada orang pergi naik kapal tempat yang tak tahu ni, kita takkan nak telanjang je kan. Mestilah ada pistol, ada meriam apa semua. Nak pergi tempat-tempat yang biasalah, pirate apa semua ada. Tak logik lah kita naik kapal tak bawa apa-apa masa tu. Kenalah bawa senjata apa semua. Jadi tahulah ni Pangeran Muda Hashim nak kalau mengharapkan James Cook tu. Tapi James Cook first time tu memang dia tak mau, tak ada dia nak datang tolong apa semua ni. Bukan dia tak mau masuk campur macam tu. Kalau dulu James Cook ni dia banyak baca sejarah, terutama sejarah Stanford Rifles apa semua ni. Dia tak mau jadi macam British ni. Dia tak mau jadi macam British. Dia datang situ, dia jajah, lepas tu dia ubah semua tempat situ. Dia jadi tempat macam apa kita panggil, dah bukan identiti masyarakat tu, dah tak ada dah. Kamu tengok Filipin tu, kamu tanya orang Filipin apa sejarah dia, tak tahu mereka sejarah mereka. Sebab mereka dah kena jajah Amerika, Spain, England, British pun ada jajah mereka. Jadi sejarah identiti mereka tu kucak-kacir. Mereka pun tak tahu apa sejarah mereka sendiri. Macam tu juga Singapura kena jajah, tak tahu apa identiti dia. Tak tahulah dulu sejarah-sejarah dia macam tu, tapi dah hilang. Bila James Cook tengok sejarah British, pemerintahan British tu, dia tak suka. James Cook dia tak suka cara pemerintahan British tu sebab dia menghilangkan budaya, identiti apa semua. Yang ini yang kita panggil white man burden. White man burden ni lah yang apabila kita faham sampai sekarang kan, sampai hari ni white man burden tu masih ada. Siapa tahu apa maksud white man burden? White man burden ni, orang putih ni dia rasa bertanggungjawab untuk membawa pembangunan tu, tapi pada masa yang sama dia nak melindungi native people. Tu white man burden. Somehow orang putih ni dia ada rasa macam tu lah, dia rasa tinggi. Dia ada rasa macam tu yang dia tahu dia maju, dia tahu dia kuat, tapi at the same time dia kasihan dengan orang-orang native ni. Macam tu juga James Cook tu, dia ada macam tu filosofi hidup dia. Filosofi orang putih lah mostly macam tu. Cuma ramai orang anggap dia arrogant lah apa semua. Tapi kita kena faham psikologi dia, orang putih tu macam mana. Apabila kita faham psikologi dia macam mana, baru kita tahu nak handle dia kan. Sebab kita ni bukan selama-lamanya kita nak deal kat sini nanti. Kita nak deal dekat London juga nanti. Nak deal dekat London, tapi kita tak tahu orang London tu berfikir macam mana. Macam mana kita nak bercakap dengan mereka, kan? Kena ada strategi lah kan. Takkan tak fikir lagi strategi tu semua. So bila ada white man burden apa semua ni,
James Wook kalau boleh polisi dia tak mau nyampur tangan. Lepas dia hantar surat apa semua tu, dia balik lepas dia menjelajah. Dia ni naturalist macam siapa nama ni yang buat teori evolusi tu. Dia naturalist. Dia buat sampel apa semua, sampel benda-benda nature lah, haiwan, tumbuhan, serangga. Sampel-sampel ni dia ambil. Dia naturalist. Dia simpan ni semua. Minat dia, hobi dia. Bukan hobi, dia memang passion dia yang tu, naturalist. Lepas tu baru dia balik. Dia pergi Sulawesi apa semua. Lepas tu dia pergi lagi dekat Darwin. Teori Darwin. Thank you Nas. Teori Darwin. Dia naturalist. Dulu popular lah masa tu, memang popular naturalist. Siapa yang bekerja sebagai naturalist ni. Bila dia macam explore dunia yang kat luar kan, jumpa alien lah. Macam kita pergi planet Marik apa semua, planet-planet lain tu. Oh, dia nak explore dunia makhluk asing ni. Kemudian James Wook balik, dia tak bantu pun pengen Muda Hashim tu. Lepas tu second time James Wook datang lagi dekat Sarawak tu lepas dia habis buat kerja dia tu, yang tujuan asal dia tu pergi Sulawesi apa semua tu. Lepas tu dia pergi Thailand lah apa semua. Lepas tu dia balik lagi dekat Sarawak. Dia pergi dekat Sarawak, dia jumpa lagi kawan dia. Sebab dia first time dia pergi Sarawak tu, dia dah berkawan dah dengan Pangeran Muda Hashim. Lama tinggal dekat Sarawak tu, jadi ada kawan lah. Macam tu juga kita, kalau kita pergi tinggal kat asrama dekat negeri-negeri lain kan, kita tinggal situ, ada lah kawan kita, ada kawan apa semua. Macam tu juga James Wook, dia pun bila pergi Sarawak, happy. Kali kedua tu happy lah dia jumpa Pangeran Muda Hashim apa semua, jumpa kawan. Lepas tu dia tengok keadaan Sarawak tu masih tak berubah lagi. Dia, orang Sarawak tu masih bangkit nak kebebasan daripada pemerintahan Brunei, tak mau ada kekejaman dengan mereka. Pada masa tu orang Sarawak bukan orang Melayu saja yang bangkit, orang Iban, orang Bidayuh semua memang bersatu hati untuk bangkit lawan kekejaman terhadap mereka tu. Last gunding dengan Pangeran Muda Hashim tu, kesian jugalah tengok kawan dia tu, Pangeran Muda Hashim tu. Sebab kalau dia tak dapat nak settlekan benda dekat Sarawak ni, kemungkinan dia akan balik Brunei, nanti dia akan kena hukum macam tu. Jadi dia kesian lah dengan kawan dia. Last dia setuju nak bantu, tapi dengan syarat dia lah. Ada syarat dia. Syarat James Wook ni, kalau dia dah kalahkan orang Sarawak yang bangkit tu nanti, jangan lagi kejam dengan mereka ni. Kalau ada yang kena tangkap apa semua, jangan bunuh, jangan hukum apa semua. Tu syarat dia. Kemudian mereka pergilah berperang ni. Bila saya baca jurnal James Wook ni kan, tu yang saya cakap, mereka berperang ni huha saja berperang, tak ada perang betul-betul open warfare tu, tak ada. Tapi last apa semua tu memang roboh semua kubu dekat Sinawan apa semua tu. Kalah lah orang Sarawak dekat situ. Apabila dia kalah, bila dah kalah tu, orang Sarawak kalah tu, kalah lah kan, orang Sarawak kalah. Tapi ramai yang kena. Lepas tu dia balik lah, James Wook balik. Lepas tu James Wook dengar berita Pangeran Muda Hashim, Pangeran Mahkota tu, dia tangkap ni orang Sarawak yang kalah tu tadi. Dia nak hukum. Tak tahu dia nak hukum bunuh ke apa. Ada kemungkinan semua tu. Ada kemungkinan dia. Jadi James Wook pun marah sebab kan dah buat perjanjian kan, kalau dia bantu tu, dah kalahkan orang Sarawak tu apa semua, jangan hukum mereka, jangan bunuh apa semua. Tapi bila dah menang tu, dah kalahkan, lepas tu tiba-tiba dia dengar dia orang Pangeran Mahkota tu, dia tangkap semua orang Sarawak. Dia nak bunuh ke apa tu, saya tak ingat mana satu yang dia nak buat, tapi dia kena tangkap. Itu yang James Wook marah tu. Dia tak terhegeh-hegeh pun nak jadi gubernur Sarawak apa semua tu. Tapi dia tak ada choice sebab dia nak selamatkan orang Sarawak tu. Walau dia macam cerita dia menarik, macam drama series. Mula-mula dia situ kawan yang tengah Muda Hashim kalahkan orang Sarawak. Lepas tu sekarang dia nak selamatkan orang Sarawak pula. Sebab dia dah kalahkan tu, perjanjian tu nak selamatkan orang Sarawak, tak boleh bunuh apa semua. Tiba-tiba Pangeran Muda Mahkota tu nak bunuh pula. Tapi jadi dia bangkit lah, dia marah. Dia pergi situ, ada kes dia tu, dia jumpa Pangeran Mahkota apa semua tu, settle.
Lepas tu dia, kalau kamu bayangkan lah, kalau James Cook dia balik saja dari Sarawak tu macam tu saja, dia balik macam tu saja. Adakah orang Sarawak tu dia akan boleh percayakah yang orang Sarawak yang kena tangkap tu dia dah dilepaskan tu dia akan tangkap balik? Jadi James Cook pun pening lah. Jadi dah lama-lama tinggal situ apa semua, dah banyak relationship apa semua. Jadi cara dia paksa lah jadi gubernur untuk Sarawak tu. Paksa. Kalau dia tak jadi gubernur untuk Sarawak tu, nanti tak ada kepala yang akan jaga orang Sarawak ni. Sebab kalau dia tinggal macam tu saja, nanti orang Sarawak tu kena tindas balik. Macam tu. Jadi dia paksa lah ambil position gubernur dari Pengeran Indera Mahkota tu. Dia ambil dari Pengeran Indera Mahkota untuk pastikan Indera Mahkota tu keluar daripada Sarawak tu. Dia balik Brunei. Jangan kacau orang Sarawak lagi. Macam tu. Tu cerita dia. Lepas tu kita tengok buku sejarah kan, James Cook menjajah Sarawak lah apa semua. Cerita dia simplistically stupid lah dalam buku sejarah yang kita baca dulu tu. Tapi cerita dia memang, ni sejarah orang Sarawak dulu. Banyak benda kita boleh belajar, back turn dia apa semua, punya political apa semua, macam mana orang Sarawak tu dulu berjuang, lepas tu hampir kena bunuh, lepas tu diselamatkan balik, lepas tu macam tu semua. Lepas tu James Cook pun dah nak balik masa tu kan, nak balik apa semua. Lepas tu dia jadi gubernur, lepas tu dia tu pun belum confirm sangat pun. Dia yang tu pun yang dia dilantik jadi gubernur Sarawak tu Pangeran Muda Hashim yang buat. Dia beri surat. Bukan dari Sultan Brunei, dari Pangeran Muda Hashim. Jadi dia belum confirm betul-betul apa semua, benda-benda macam tu. Jadi at least bila James Cook di situ, present dia tu boleh menyelamatkan orang Sarawak tu daripada kena bunuh lah. Jadi orang Sarawak yang dia kalahkan tu sukalah dengan James Cook tu. Suka dengan James Cook sebab dia selamatkan mereka kan. Dia tengok James Cook ni pun bukan datang macam nak menjajah macam British apa semua tu. Sebab James Cook pun dia memang tak suka cara pemerintahan British. Banyak kamu baca sendiri, sebelum dia datang Sarawak pun jurnal-jurnal dia memang selalu memperlekehkan British. Dia cakap pemerintahan British ni tak boleh macam ni. Ni dekat macam dia pergi India, dekat ada tempat India tu. Apa dia cakap pemerintahan British tu pukul 7 malam kah semua orang dah tak boleh keluar. Tak boleh keluar malam sebab nanti ramai pencuri ke apa semua. Jadi orang situ tak dapat nak keluar malam apa semua. Dia tak suka polisi British apa semua macam tu. Tu kita faham. James Cook tu orang British tapi dia bukan kerajaan British. Tu kita kena faham. Lepas tu James Cook tu bila dia dah nak balik daripada Sarawak tu kan, dia memang dah liberatekan orang Sarawak tu daripada Brunei. Pengeran Mahkota pun dah balik. Lepas tu dia nak keluar lagi daripada Sarawak tu. Lepas tu dia cakap dia tak mahu jadi gubernur Sarawak. Dia cakap dia nak beri balik tu kuasa tu semua dengan Datuk Patinggi Ali. Siapa nak jawatan tu. Tapi orang Sarawak cakap, tak boleh macam ni. Kalau James Cook tu balik kan, nanti kemungkinan dari Sambas tu, dari Netherlands, orang Belanda tu dia akan masuk Sarawak. Dia akan ambil Sarawak. Ada kemungkinan tu, memang ada. Orang Sarawak sendiri tahu, yang pada masa tu tahu. Kalau Sarawak ni kena ambil Belanda, habislah. Memang kena kau-kau lah, kena jajah orang Belanda. Jadi mereka tahan James Cook ni. Tahan. Banyak kali James Cook nak balik dari situ, mereka tahan. Lepas tu mereka ada, seingat saya tak ingat sangat jelas, saya ada baca juga. Mereka buat pact. Orang-orang pemimpin Sarawak masa tu dia buat pact. Okey, kamu jadi Raja Sarawak ni sekejap je lah. Tak lama. Untuk supaya kami pun selamat, orang Sarawak pun selamat. James Cook pun kesian jugalah kan. Tengok kawan-kawan dia tu apa semua terancam apa semua. Okey. Pemerintahan ni untuk orang Sarawak ni, James Cook cakap dia takkan ambil untuk selama-lamanya. Dia akan buat pact dengan orang Sarawak tu. Dia meminta pun dalam 100 tahun macam tu saja dia cakap. Itu yang kita dapat 9 Cardinal Principles selepas 100 tahun pemerintahan James Cook tu.
Memang dari pack dari zaman British, dari zaman James Book lagi tu, pack untuk melepaskan Sarawak kepada permintaan orang Sarawak tu sendiri memang sudah ada semasa awal-awal Sarawak tu di bawah James Book. Selepas 100 tahun dia cakap, orang Sarawak, James Book akan beri balik. Dia tak mahu lama-lama meminta Sarawak. Tu bukan tanggungjawab dia, cuma dia meminta Sarawak tu untuk jadi gubernur tu, untuk jadi presiden dia tu boleh menyelamatkan orang Sarawak pada masa tu daripada ancaman daripada Belanda, daripada Brunei datang balik apa semua tu. Itulah permulaan dia, dan situ kita tahu dari mana asal usul yang Charles Wynebrook tu. Charles Wynebrook tu dia buat apa kita panggil pukul 9. Dia buat Charles Wynebrook tu, dia beri 9 cardinal principle, dan 100 tahun tu selepas permintaan Brook tu, dia nak berikan balik constitution pemerintahan tu balik kepada orang Sarawak. Asal usul dia daripada James Book tu tadi. Dia buat pact dengan orang asal Sarawak tu. Cuma benda tu tak ditulis lah. Orang tak mana ada buku apa semua dulu. Tak ada penulisan apa semua. Ada pact tu memang ada. Tapi berapa orang saja yang faham, tahu sejarah benda-benda macam ni kan? Tak ramai. Lagipun masa pemerintahan James Book dulu tu, tak tahu Charles Book apa, ada satu masa tu ada bangunan tu yang simpan banyak-banyak salinan buku-buku, salinan asal apa semua tu pernah terbakar. Bangunan tu pernah terbakar. Jadi banyak buku salinan tu hilang. Macam salinan yang Amerika tu kan, Amerika merecognize Sarawak tu sebagai negara independen apa semua tu. Dokumen-dokumen tu pernah terbakar dulu. Dekat ada satu rumah dekat pemerintahan Brook tu. Kemudian nasib baik ada yang selamat jugalah, tapi kita tahu ada yang terbakar bangunan kerajaan masa tu. Kemudian dah buat pack apa semua tu, buatlah James Book dengan Pengiran Muda Hashim apa semua tu, dah kawan apa semua. Pengiran Muda Hashim pun dah selamat daripada ancaman daripada royalty tu. Ya, biasalah kalau dia gagal untuk meredakan tu apa semua dekat tu, dekat Sarawak tu, ada saja orang cari trouble dengan dia nanti. Tapi bila dia dah berjaya redakan kekalutan dekat Sarawak tu, orang pun dah tak suka dengan Pengiran Muda Hashim, sebab chance dia tu untuk menjadi sultan sangat tinggi sebab dia berjaya meredakan kekalutan dekat Sarawak tu. Walaupun dia berikan James Cook tu sebagai governor. Lepas tu dia orang lain tu yang berebut kuasa nak jadi Sultan Brunei tu pun takut dengan Pengiran Muda Hashim yang ada hubungan yang bagus dengan James Book. James Book pun kan banyak peluru apa semua kan. Ada kapal apa semua, perang apa semua tu. British, mereka ingat orang daripada perception bangsa tu, oh ada orang British, bahaya kerajaan British ni apa semua nanti cover dia. Macam tu. Mereka pun takut terancam dengan Pengiran Muda Hashim. Itulah sebab mereka nak bunuh Pengiran Muda Hashim masa tu. Sebab mereka takut berebut kuasa kan. Bila Pengiran Muda Hashim ni makin power, ada hubungan dengan British, dengan James Book apa semua makin tinggi, prestige dia makin tinggi. Rival dia tu pun bunuh dia lah. Tak ada peluang dia nak jadi sultan. Tapi tu kawan James Book masa tu. Kemudian bila James Book tu dah jadi gubernur Sarawak apa semua tu, tak cukup lah jadi lantik oleh Pengiran Muda Hashim macam tu saja. Walaupun dia wakil sultan, dia nak pastikan benda tu black and white. Black and white betul-betul lah. Dia pergi Brunei apa semua, dia ambil pengesahan daripada Sultan Brunei itu semua. Macam tu lah mula-mula James Book datang ke Sarawak. Nah, sekarang perspektif dia lain kan daripada asal-usul, daripada buku sejarah yang kita baca tu. Entah siapa tulis buku sejarah Sarawak tu. Kena tulis balik lah. Kita cakap saja sejarah ni, kita beritahu saja apa yang berlaku. Tak perlu kita menceritakan. Bila kita mencerita tu, dia menjadi persepsi orang. Ramai orang, kalau orang macam saya suka baca sejarah. Sejarah dulu pun semua A. Saya baca sejarah tu, saya baca dia as it is. Saya takkan olahkan dia seolah-olah dia jahat kah baik apa semua. Tu perspektif sejarah tu. Baik ramai orang, kalau kita tengok ahli sejarah tu, memang dia ubah cerita dia, memang dia sengaja tu. Dia ada self interest dia. Kalau orang sejarah betul-betul, dia takkan ubah.
Sejarah tu macam tu ya. Apa yang berlaku, berlaku. Tak perlu kita cakap, oh dia berlaku macam ni sebab dia macam ni, sebab dia direka-rekakan cerita dia tu. Tu yang jadi pening. Tu yang MS contoh dia Malaysia argument apa semua tu. Malaysia argument tu 235 muka surat. Tu je. Tu fakta dia. Tapi diceritakan, oh ni argument invalid lah apa, di perception apa semua tu. Diceritakan. Jadi benda yang dah berlaku tu macam tu jadi cerita lain. Okey lah. Tak habis pun cerita sejarah kita ni. Baru James Book datang Sarawak, di Berat Sarawak, baru sampai situ. Okey. Saya pun nak beli ketam ni tadi sebenarnya. Okey lah, untuk malam ni lama juga. Saya rasa macam lama dah tak live stream juga. Walhal baru kemarin lusa. Mungkin sebab saya banyak sangat buat kerja juga. Ni pun masih fikir nak sambung research saya balik nanti. Okay, saya beli ketam lah dulu. Okay, selamat malam. Good night everybody. Esok cuti. Johor lah cuti. Khamis Jumaat. Okay, thank you for watching.